A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Selamat datang ke Tadabbur 30, satu program yang dirangka oleh Tadabbur Center bagi kita mendekati Al-Quran, bermula dengan juzuk pertama, dan hari ini kita masuk pada juzuk ke-25, dan hari ini merupakan hari ke-25 kita berada pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, berbicara tentang juzuk 25, kita akan memperkatakan tentang 4 surah. Yang pertamanya adalah surah Asy-Syura, yang kedua surah Az-Zukhruf, yang ketiga surah Ad-Dukhan, dan yang keempat surah Al-Jasiyah. Kita mulakan dengan surah Asy-Syura. Asy-Syura merupakan satu surah yang diberi nama bersempena dengan peristiwa Bai'atul Aqabah yang berlaku pada tahun ke-9 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syura bermaksud perbincangan, mesyuarat, dan ini merupakan anjuran Islam. Apabila kita ingin membuat satu keputusan, maka syura, perbincangan, adalah salah satu langkah untuk kita mendapat idea untuk kita membuat keputusan yang betul dan juga yang bernas. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang menarik dalam surah ini menghimpunkan nama-nama kesemua 5 orang Nabi Ulul Azmi yang kita kenal. Jadi seperti mana ayat ini bermula dengan Ha Mim Ain Sin Qaf, terdapat 5 huruf di sini. Jadi ada pendapat yang mengatakan kenapa 5 nabi ini disebutkan, kerana ia mempunyai kaitan dengan huruf muqatta'ah, iaitu Ha Mim Ain Sin Qaf. Jika kita menghitung huruf-huruf ini, terdapat 5 huruf, dan ada pendapat yang mengatakan ia mempunyai kaitan dengan 5 orang Rasul Ulul Azmi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ni, tuan-tuan boleh tengok Quran, buka Quran, sekiranya setiap surah itu bermula dengan huruf-huruf muqatta'ah, contoh alif lam mim, alif lam ra, selepas itu pasti Allah Ta'ala menyatakan tentang kepentingan Al-Quran. Jadi ini merupakan satu indikator bahawa huruf-huruf ini memberikan gambaran kepada kita bahawa Al-Quran merupakan satu kalam Allah, merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang perlu kita cari rahsia makna-makna di sebalik ayat-ayat tersebut. Jadi alif lam mim tidak ada makna. Jadi Allah Ta'ala seolah menyebutkan bahawa jika nak tahu rahsia di dalam Al-Quran, maka perlulah mengkaji, menggali, dan juga memerhatikan ayat-ayat Al-Quran. Surah ini bermula dengan perbincangan ataupun pemberitahuan tentang wahyu, di mana ayat ketiga, tuan-tuan boleh tengok, Allah Ta'ala menyebutkan kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Manakala pada ayat yang terakhir di hujung-hujung surah ini, Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang wahyu. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan di sini Allah Ta'ala ingin memberitahu kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hamba-Nya. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang hamba adalah untuk mengakui kelemahan kita dan menyanjung dan juga mengakui, mengiktiraf kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbincangan ataupun tema utama bagi surah ini merupakan perbincangan tentang kesatuan ummah. Dan bagaimana kesatuan ummah ni boleh dicapai? Disebutkan ia adalah melalui perbincangan, melalui syura, melalui mesyuarat. Dengan adanya mesyuarat, dengan ada syura ini akan memberikan satu keputusan yang terbaik
bagi diri kita, bagi umat Islam dan khususnya untuk agama yang kita cintai ini. Antara topik-topik yang dibincangkan di dalam surah ini, yang pertamanya penceritaan tentang Mekah itu sendiri yang merupakan sebagai pusat kepada bumi. Tuan-tuan boleh tengok ayat ke-7. Begitu juga tentang sifat hasad dan juga zalim yang menyebabkan berlakunya perpecahan. Ini antara dilema, antara penyakit yang masuk ke dalam diri kita sebagai manusia dan ia merebak ke dalam masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat berpecah belah. Tuan-tuan boleh tengok ayat yang ke-14. Seterusnya Allah Ta'ala juga menceritakan kepada kita tentang kepentingan untuk menyucikan niat kita. Maksud niat, amalan yang kita lakukan itu perlulah datang dari hati yang ikhlas, dan hati yang ikhlas itu akan melahirkan amalan-amalan yang baik dan juga yang suci. Dan Allah Ta'ala sebut juga dalam ayat ke-30 berkenaan dengan tentang maksiat ni, kata Allah, maksiat ini merupakan sebab berlakunya ataupun turunnya bala kepada umat manusia. Dan apa yang lebih menarik adalah Allah Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman di mana mereka ini ingin menegakkan agama. Jadi Allah Ta'ala sebutkan contoh pada ayat ke-36, Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat yang perlu ada pada umat Islam nak menjadi umat Islam yang sentiasa meninggikan agama Allah. Yang pertamanya adalah mempunyai akidah yang suci. Jadi akidah merupakan asas utama untuk kita membawa masyarakat, untuk kita menjelmakan kalam Allah di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah pada ayat ke-37 Allah Ta'ala menceritakan supaya kita sentiasa menjauhi maksiat. Seterusnya adalah untuk mempunyai akhlak yang baik. Kerana dengan akhlak yang baik inilah akan membawa kita untuk mendekatkan golongan yang masih belum menerima Islam. Bila mereka melihat akhlak umat Islam, maka mereka akan tertarik dan seterusnya mendekati Islam. Dan Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang kepentingan istiqamah dalam kehidupan kita. Istiqamah maksudnya kita perlu berada pada sirat al-mustaqim itu dalam keadaan kita meminta bantuan dan juga pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain daripada itu juga Allah Taala menyebutkan tentang kepentingan untuk kita menjaga solat, kerana solat ini merupakan hak Allah Taala, dan juga kepentingan mengeluarkan zakat kerana zakat ini merupakan hak manusia. Jadi Allah Taala minta kita untuk jaga kepentingan Allah, hak Allah dan juga hak manusia. Yang lebih menariknya pada ayat kelima Allah Ta'ala menyebutkan tentang istighfar para malaikat, di mana Allah Ta'ala menyebutkan wa yastaghfiruna liman fil ard. Jadi dalam surah Syura ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang istighfar malaikat. Ada satu lagi ayat pada surah Ghafir Allah Ta'ala turut menyebutkan tentang istighfar malaikat ni. Allah Ta'ala menyebutkan wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi apa beza istighfar malaikat yang ada pada surah Asy-Syura dan juga istighfar malaikat yang ada pada surah Ghafir? Yang ada pada surah Asy-Syura merupakan mereka ini merupakan malaikat ini adalah malaikat yang menjaga langit, tetapi mereka tidak menjaga arash. Maka mereka memohon kepada penduduk bumi, sama ada yang beriman ataupun tidak beriman, supaya dikurniakan rezeki dan juga kelapangan. Ini istighfar yang dimaksudkan pada surah Asy-Syura. Manakala istighfar yang dimaksudkan pada surah Ghafir adalah malaikat-malaikat yang dimaksudkan adalah mereka yang menjaga arash, di mana mereka meminta keampunan kepada Allah SWT supaya mengampunkan ataupun diberikan kepada hanya hamba-hamba yang beriman. Jadi beza tadi, surah Ghafir berbicara tentang keampunan kepada orang beriman, manakala surah Asy-Syura berbicara tentang keampunan yang diberikan kepada orang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Itu kita habis tentang surah Asy-Syura. Surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf bermaksud perhiasan. Jadi dinamakan surah Az-Zukhruf bersempena dengan ayat ke-35 di mana Allah Ta'ala memberikan
kefakiran ataupun memfakirkan orang-orang yang kufur supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila seseorang itu dalam keadaan fakir, dia akan mendekatkan diri dengan Allah Taala. Kita hari ini bila kita senang, kadang-kadang kita lupa dengan Allah Taala. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam surah ini, Allah Ta'ala memberikan kefakiran kepada mereka supaya mereka kembali kepada Allah dan memohon pertolongan dan juga bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah ini bermula dengan dengan perbincangan ataupun pemberitahuan tentang Khaliqus Samawati wal Ard, iaitu pencipta langit dan juga bumi. Manakala di hujung surah ini Allah Ta'ala berbicara tentang Malikus Samawati wal Ard, pemilik langit dan juga bumi. Jadi surah ini nak menceritakan tentang tauhid, keimanan kepada Allah SWT, di mana Allah itu merupakan Al-Khaliq, dan pada masa yang sama Allah juga adalah Al-Malik, pemilik alam semesta. Dan tema utama surah ini adalah peringatan kepada manusia tentang fitnah dunia dan juga perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dunia ini adalah satu keadaan di mana kadang-kadang manusia terleka. Dunia ini sebenarnya menipu. Kita memandang dunia seolah ia akan kekal selama-lamanya, tapi pada hakikatnya dunia ini menipu, dan kita perlu berhati-hati kerana dengan dunia ini kita takut kita akan jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perbincangan yang saya nak lontarkan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, surah ini berbicara tentang hubungan kecintaan kepada Allah SWT. Jadi apa yang menariknya pada ayat yang ke-67, Allah Ta'ala menyebutkan setiap hubungan, yakni kecintaan kita, kecintaan kepada manusia, kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada Allah. Apa perbezaan di antara kecintaan ini? Apa yang menarik dibincangkan di sini, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa kecintaan kepada dunia akan berakhir apabila matinya orang yang mencintai. Maksudnya kita manusia mencintai dunia, maka kecintaan itu akan berakhir apabila kita kembali kepada Allah SWT. Namun kecintaan kepada Allah akan berterusan di dunia dan juga akhirat. Jadi tuan-tuan, kita kena pilih antara cinta dunia dan juga cinta akhirat. Tidak salah untuk mengejar dunia, tapi jangan lupa akhirat, kerana melalui dunia kita akan sampai kepada akhirat. Jadi pilihlah dunia yang boleh membantu kita untuk melintasi supaya kita masuk ke dalam akhirat, di sana nanti berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan bermaksud asap. Jadi dinamakan asap ini kerana Allah Ta'ala nak memberikan satu bukti untuk menakutkan orang-orang kufar. Ia merupakan satu peringatan, satu ancaman keras kepada mereka yang menolak rahmat wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kata, siapa yang tolak rahmat Allah, ajaran Allah, maka azab akan datang dan akan menimpa mereka. Surah ini bermula dengan penceritaan tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai peringatan, juga diakhiri dengan cerita tentang Al-Quran yang juga merupakan satu peringatan. Allah Ta'ala menyebutkan فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Itu pada ayat ke-58. Dan tema utama pada surah ini adalah berbincangan tentang peringatan supaya manusia tidak tertipu dengan kuasa yang ada. Kadang-kadang kita ada kuasa, kita menyalahgunakan kuasa tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan mengikut hawa nafsu. Surah ini turun selepas peristiwa kemarau yang dahsyat yang berlaku, seperti mana kemarau yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf AS. Jadi kemarau ini berlaku di Makkah, dan seperti mana yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang Quraisy percaya bahawa tujuannya adalah supaya orang Quraisy percaya bahawa baginda Rasulullah SAW merupakan Nabi Allah. Jadi bila turunnya azab ini, kemarau ini, maka mereka akan rasa takut dan mereka akan percaya bahawa Nabi Muhammad SAW itu merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masuk pada surah yang terakhir, surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah bermaksud yang melutut. Jadi dinamakan surah Al-Jathiyah kerana pada hari akhirat nanti kita ini manusia akan melutut
di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita takut gambaran cerita tentang hari kiamat ni sangat menggerunkan, sangat menakutkan. Jadi tuan-tuan, persediaan kita bagaimana di dunia ini sebelum kita melangkah ke akhirat nanti. Tema utama surah Al-Jathiyah ini adalah peringatan supaya kita tidak takabur, tidak bongkak, tidak rasa tinggi diri apabila mempunyai kedudukan, mempunyai harta dan sebagainya. Dan surah ini juga memperingatkan kita supaya tidak mengikut hawa nafsu. Jadi surah ini turut berbicara, tuan-tuan boleh tengok ayat ke-23, di mana Allah Ta'ala menjelaskan bahawa sekiranya kita melihat seorang yang alim melakukan kesesatan, melakukan kesilapan, Allah Ta'ala kata itu merupakan satu hukuman kepada mereka sebab mereka ini punya ilmu tetapi mengikut hawa nafsu. Ini seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub yang dimaksudkan pada ayat surah Al-Fatihah ini adalah mereka-mereka yang ada ilmu tetapi tidak mengamalkannya, bahkan mengikut hawa nafsu. Saya rasa sekadar ini saja perbincangan kita tentang juzuk ke-25. Jadi tuan-tuan, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Tadabbur Center. Ingat tadabbur, ingat Tadabbur Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.